Hai, Assalamualaikum. Dan anda masih lagi bersama saya, Asmida, dalam Warisan Kita. Nampak kat belakang ni, tahu tak saya ada dekat mana? Saya ada di Langkawi. My cik. Okeylah, saya nak kongsi sedikit. Terdapat pelbagai jenis bentuk teater tradisional yang mempunyai banyak persamaan dan juga perbezaan yang menjadikan setiap satunya sangat unik dan istimewa. Antaranya ialah bangsawan, mek mulung, wayang kulit, mak yong misalnya, mempunyai banyak ciri-ciri dan juga sifat-sifat yang tertentu. Walaupun setengah daripada kesenian ini berasal daripada luar, tapi setelah melalui proses evolusi, ia menunjukkan warna setempat dan memperlihatkan citra kemelayuan yang sangat jelas. Singgahlah ke pekan labu, minum miranipa, makan kemping kelabu. Pernah tak anda dengar tentang teater tradisional GK? Kalau tak silap saya, di negara Thailand ada sebuah teater tradisional yang dipanggil Like. Mungkin ada sedikit persamaan, tapi teater tradisional GK ni dah pun berada di negara kita, terutamanya di negeri Kedah sejak lama dahulu. Tapi kali ini, jom saya nak ajak anda semua tinjau sejauh mana menariknya teater tradisional GK ni dan mampu tak dia menjadi hiburan untuk masyarakat di zaman era moden ini. Jom ikut saya. GK memang dua tempat yang popular masih aktif di Malaysia ni hanya Langkawi dan di Perlis. GK popular di Malaysia semenjak tahun 1960 selepas merdeka. Sebelum merdeka ni, GK popular dimainkan oleh orang-orang Siam yang datang daripada Thailand. So ada perbezaan antara sejarah GK di Malaysia dengan sejarah GK di Asia Tenggara. So GK di Malaysia biasanya dikaitkan dengan asal-usulnya di Langkawi, di mana terdapat pedagang India yang berdagang di Langkawi, di mana kapalnya pecah dan terdampar di Langkawi, dan orang India ini mengumpulkan beberapa orang untuk membuat satu persembahan GK dan diterima oleh masyarakat. Dan dia punya dialog-dialog tu dikeluar secara spontan. So tak ada skrip yang dibuat secara tepat, kerana spontan dan idea spontan tu mesti keluar untuk penyesuaian terhadap persembahan yang nak dilakukan lah. Itu keistimewaan dia. So dari segi penceritaannya, sebenarnya kalau pandangan saya, dia bersifat musikal. Ada dialog-dialog ataupun perkataan-perkataan yang boleh dimelodikan, dibuat melodi. Kalau refer kepada Southeast Asia punya bentuk yang saya kaji, dialog-dialog ataupun dialog-dialog perwatakan tu boleh dilenggukkan mengikut muzik yang dimainkan. Jadi itu pun kaedah spontan yang boleh dinyanyikan oleh pelakon, bersesuaian dengan cerita yang nak dibawa. So dua bahagian cerita, bahagian pertama cerita bahagian saudagar India ni, pedagang India ni, dengan cerita lakon tu, dua benda yang berbeza yang tak ada dalam struktur mana-mana persembahan tradisional lah. Itu keunikan yang saya rasa wujud dalam GK yang boleh kita ketengahkan. Untuk mengembangkannya harus ada pendedahan dan harus ada pemecahan struktur-struktur ni menjadi satu bahagian-bahagian yang kecil. Contohnya bahagian tarian. Tak semestinya GK itu dibuat dengan penuh. Cerita yang dua bahagian tu penuh. So mungkin boleh diambil satu bahagian dan dikembangkan dan dijadikan bentuk-bentuk yang lain. Contoh tarian India yang kita nampak unik dengan gerak-gerak India, gerak-gerak ala-ala Parsi itu dengan gaya kostumnya, kita boleh asingkan menjadi segmen yang kecil dan boleh dipentaskan mengikut durasi yang kecil, tempat yang kecil, dan perlu informasi tambahan menyatakan ini adalah segmen kecil daripada GK, dan kita popularkan segmen-segmen yang kecil ini supaya ada masyarakat yang selesa menonton dengan durasi yang sedikit.
durasi yang pendek. Ada kalau nak tengok JK yang panjang, mungkin ada satu masa kita buat dengan persembahan yang panjang. Bersama saya Asmida dalam Warisan Kita. Untuk pengetahuan anda semua, usaha untuk memelihara kesenian tradisional JK ini boleh kita lakukan. Kita masing-masing mempunyai peranan yang tersendiri dan kita boleh buat sama-sama. Jadi hari ini saya telah datang ke Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Kedah untuk menemu bual dan meminta pandangan daripada pengarahnya, Encik Rizal Ismail. Baiklah, di sebelah saya ini adalah pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Kedah, iaitu Encik Muhammad Rizal bin Ismail. Apa khabar Cik Rizal? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan warisan kita pada hari ini. Jadi Cik Rizal, saya ni daripada Kuala Lumpur datang ke Kedah membawa banyak soalan tentang kesenian JK ni. Okey, jadi saya nak tahu kesenian JK ni satu nama yang kurang popular di kalangan masyarakat kita. Jadi di negeri Kedah sendiri, di manakah kedudukan kesenian tradisional JK ni? Jadi JK ni sebenarnya adalah satu teater rakyat, teater tradisional yang terkenal di kalangan penduduk, terutamanya di Perlis dan juga di negeri Kedah. Belah Utara. Belah Utara. Jadi JK ini adalah menggabungkan antara tarian, lakonan. Di negeri Kedah ini kita masih ada satu kumpulan yang bergiat aktif dalam JK, iaitu kumpulan JK Sri Langkapuri, yang tempatnya berada di negeri Langkawi lah. Itu antara yang paling aktif. Ya. Dan kumpulan ini sentiasa membuat persembahan JK daripada semasa ke semasa di sekitar Langkawi dan juga di Tanah Besar dan di negeri lain lah, seandainya yang mendapat sambutan lah. Di mana peranan usaha JKKN untuk memartabatkan kesenian JK ni? JKKN negeri Kedah sentiasa memberikan sokongan, galakan, dan kami sebagai badan penasihat kepada NGO semua bidang yang ada di negeri Kedah ini. Dan kita sentiasa memberikan ruang dan peluang kepada kesenian JK untuk membuat persembahan-persembahan di dalam program-program JKKN yang diadakan sepanjang tahun. Begitu juga kalau kita ada permintaan daripada agensi ataupun jabatan-jabatan lain melalui JKKN yang memohon untuk diadakan persembahan JK, kita akan menjadi pemudah cara dan mencadangkan kumpulan JK Sri Langkapuri ini untuk mengadakan persembahan-persembahan yang diminta. Kita juga dulu pernah membuat program perantisan JK, di mana kumpulan perantisan ini adalah kita mendidik generasi-generasi Y dan memberikan peluang kepada mereka untuk belajar JK daripada otai-otai kita yang ada di Langkawi. Tokoh-tokoh, maknanya peluang untuk orang baru mempelajari. Betul. Selama 2 tahun kita buat perantisan JK. Alhamdulillah. Dan di Langkawi kita masih ada tokoh iaitu Pak Soho yang mula kembali aktif untuk melatih anak-anak muda ini untuk membuat persembahan dan sebagainya, dan berkongsi pengalaman beliau, tokoh kita di Langkawi tersebut. Jadi alhamdulillah kita masih ada beberapa orang yang masih ada di Langkawi untuk meneruskan kesinambungan legasi JK di negeri Kedah ini, insyaAllah. Alhamdulillah kalau kita tengok senario mutakhir ini, JK mendapat permintaan yang banyak daripada pihak-pihak swasta, badan-badan bukan kerajaan untuk diselipkan dalam program-program mereka. Cuma kita mengharapkan supaya badan-badan bukan kerajaan, terutamanya pihak swasta, dapat melaburkan
sedikit dana untuk sama-sama membantu menaikkan imej dan memberikan peluang kepada kumpulan-kumpulan JK ini. Begitu juga harapan kita di pihak JKTN agar Jabatan Pendidikan boleh memasukkan JK sebagai salah satu daripada aktiviti co-curriculum di sekolah-sekolah untuk anak-anak muda kita meluangkan masa dan mengenali serta mencintai JK. Saya rasa saya setuju dengan pendapat Encik Muhammad Rizal sebab daripada kecil lah kita nak kena didik mereka, betul? Jadi Melentur buluh biar daripada rebung. betul, melentur buluh biar dari rebung. Jadi kami di warisan kita sebenarnya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Rizal kerana sudi meluangkan masa dengan kami dan juga berkongsi pendapat. Kalau tak, mungkin penonton di rumah pun tertanya-tanya apa itu JK, apa usaha yang dilakukan. Mungkin ada yang tak tahu di mana asal usulnya JK. Jadi saya rasa anda semua dah pun mengetahui sedikit sebanyak dan kita akan bertemu lagi selepas ini. Hari ini kita sangat bertuah sebab bersama-sama dengan kita adalah seorang penggiat seni JK yang terkenal di Langkawi, iaitu Tok Mat. Apa khabar Tok Mat? Tok Mat belum apa-apa lagi dah gelap. Okey Tok Mat, jadi hari ini kita nak tanya Tok Mat lah sikit tentang JK, boleh Boleh. Okey, nak tanya. Kat mana yang boleh tahu abang, bolehlah abang. Okey, insya-Allah. Jadi kami dekat warisan kita nak tanya, Tok Mat dah berapa lama main JK? Main tak lama. Tak. Main tak berhenti. Ha. Jadi main pula berhenti. Main pula berhenti. Dari tahun bila tu main? Tahun Jepun. Tahun Jepun. Pembantahan Jepun 3 tahun 8 bulan. Oh, lama. Lepas tu berhenti kejap. Berhenti. Lepas tu main balik. Orang sambut pergi main di Pelanjar. Pergi main pula. Main pula berhenti. Sekarang ni ada main lagi tak? Lah ni ada main JK tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Satu kumpulan Tok Mat ada berapa orang main JK? Kalau satu kali main berapa orang? 20. 20 orang Tok. 20 ni kalau ke mana pun tak teruk. Tak ada tukar-tukar orang. Dengan dikit kan tukar kan buat pelana ni dia juga. Ni kena hak ni dia juga. Tukar-tukar lah. Tukar-tukar. Tok Mat kalau main JK selalu main watak apa? Watak kelin. Watak kelin lagi? Watak kelin. Tok ayah. Tok Ali Nujum. Ali Nujum? Ada lagu tak? Ada nyanyi ke apa ke? Tak ada lah. Tok Mat berlakon lagi? Berlakon? Berlakon dulu betul lah. Menyanyi? Nyanyi. Menari tak? Ada juga waktu-waktu yang nak kena menari tu kena menari. Waktu yang tak ada tu nak jalan tu jenis nak pergi menari dia duk kena pergi main taman-taman. Pergi masuk di ladang-ladang. Dia kena menyanyi lagu ladang. Jadi Tok Mat rasa kalau dalam JK ni, kalau kita main JK ni kan, apa yang seronoknya, apa yang Tok Mat suka? Orang JK ni orang jadi lawak. Oh, orang suka cerita lawak lah. Orang tu kena lawak tapi jangan bagi lebih. Tengah-tengah lawak orang seronok berhenti. Tak ni ambil angin lain. Oh, angin lain tu maknanya cerita lain ke apa? Ambil lawak tu juga tapi jangan bagi lebih. Lebih tu kena berhenti tak? Tak ni lawak lagu tu juga. Tak apalah, jangan bagi lebih hak. Kalau lebih hak dia orang jemu. Betul? Betul? Jangan bagi orang jemu. Tengok aku benci tengok ada gelok kat lepas je. Ada juga. Ada juga lebih sangat. Tapi kalau dalam cerita JK tu cerita apa yang Tok Mat suka? Ambil aku cerita dalam JK ni tak tahu nak kata lah. Bukan kata JK banyak juga. Tapi tu daripada buat apa? Cerita naga berapi tu. Naga berapi? Tak boleh orang banyak. 20 orang tak cukup. Oh, berapa orang selalunya? Kalau cerita ada habis leket-leket pun 30 orang. Oh, ramai.
banyak. Dia main jikir ni. Dia orang Dampak, orang Hanyut. Orang Hanyut. Oh, ni asal usul. Saya usul dia. Saya cerita sikit. Dia dampak satu tempat. Tak ada apa nak kerja. Dia pun main jikir. Orang Hanyut tu orang Langkawi ke orang luar? Orang luar. Orang main jenuh di belah siang juga. Jikir ni satu Cina. Satu Raja. Satu perempuan. Satu lawak. Lama-lama Raja ni pengulu. Pengulu lama tidur dia kata apa dia kayu rendah di luar ni. Cuba hampa pergi tengok. Tapi dia tengok main jikir lah. Lah apa patut padan yang boleh hadiah kat mereka, bagi hadiah. Kata apa? Jikir ni tak pernah lah ada Langkawi. Ni Langkampung. Memang ada jikir. Itu maibok tak pergi ambil ke atas. Sampailah ke Tok Mat. Jadi Tok Mat, kita nak ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kat Tok Mat. Sama-sama. Kerana sudi cerita dengan kami, untuk penonton-penonton tengok. Yalah. Untuk penonton-penonton kenal JK ni kan, sikit sebanyak. Tengok. Lihat banyak bising lah orang-orang. Untuk pengetahuan anda semua dekat rumah, sebenarnya dah ramai anak muda yang sukakan dengan kesenian JK ni. Mereka bukan je berlakon, tetapi mereka juga menubuhkan persatuan atau pertubuhan kesenian JK ni. Salah seorangnya adalah di sebelah saya ini, Abang Ed Kota, merupakan timbalan pengerusi dan juga jurulatih bagi pertubuhan JK Sri Langkapuri. Apa khabar, Bang? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sudi bersama-sama dengan kita di warisan kita. JK adalah satu persembahan tradisi teater Melayu ni. Cerita dia memang main lawak lah. Orang-orang kata khusus di Langkawi, dia kata kalau tengok JK kira sampai kencing kain. Dia punya lawak tu kan. Dia tu. Kalau tengok JK ni, orang tua-tua kata, "Ui, tengok JK tak boleh kata kencing kain." Jadi itu yang mendorong saya. Tambah kita ni bukan orang asal. Kita duduk Kuala Lumpur, beranak Kuala Lumpur, mak bapak orang Johor. Tapi bila kita duduk lama lah, 30 tahun di Kedah ni, saya minat komedi. Saya kawan dengan arwah Pak Yus Jambu. Antara penggiat-penggiat Perlis Kedah ni kan. Jadi kita jumpa JK tu, kita nampak seolah-olah macam JK ni orang tak kenal. Dari situlah bermulanya saya nak menggali, mengorek, belajar, tanya sampai saya pindah bawa keluarga saya duduk di Langkawi ni. Sekarang dah tahun 2020 ni dah masuk tahun keempat. Dan kami memang orang kata dah 4 tahun kan. Memang kita dah banyak sangat kita tahu. Kita ada buat kerja dengan Universiti Melaya, contoh dengan Dr. Rosdin Subuh, bawa kita sampai ke Thailand, sampai ke Kemboja untuk mengkaji. Maknanya bukan JK ni ada di Langkawi saja. Pengaruh dia ada di Thailand, ada juga Like di JK di Kemboja. Untuk kita kongsikan dengan warisan kita, macam mana kita nak martabatkan supaya kesenian ni tak luput di zaman. Yang pertama macam kita cerita sejarah sikit tadi, yang bila dah duduk lama main JK ni, kita dah perasan tradisi budaya orang Melayu dia tak lari daripada amalan agama dia. Jadi makna dekat situ kita sebut kita mengamalkan agama Islam. Jadi kalau dari harapan kita sebagai penggiat ni kan, kita berharap ke depan dengan usaha kita mengekalkan dan membetulkan perjalanan JK itu, makna JK itu, supaya anak-anak kita tidak jauh daripada agama Islam tadi. Harapan kita dapat melahirkan satu generasi anak-anak yang mengamalkan seni budaya yang tidak lari daripada amalan agama Islam tadi. Jadi marilah kita sama-sama saksikan persembahan JK ini dan diharapkan ia mendapat perhatian masyarakat umum, para pengkaji, pentadbir budaya dan juga pencinta seni teater tradisional. Semoga warisan kita ini akan terus hidup subur untuk tatapan generasi yang akan datang. Jadi jangan lupa bersama saya lagi Asmida di episod yang akan datang dalam Warisan Kita. Sama Aji itulah selat-selat Aji nak masuk
masuk.